Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan, tiba-tiba saja hari ini disahkan Peja ataupun Faizal Azumu telah berdepan dengan satu masalah besar. Masalah besar ini, akhirnya Peja pula mengeluarkan saman disebabkan nama beliau telah ataupun reputasi beliau telah dikotorkan melalui sebuah artikel di mana tiba-tiba nama Peja terlibat dengan gangguan seksual wanita. Wow. Saudara-saudara, kita menunggu apa respon dari Peja sendiri berkaitan dengan perkara yang amat-amat serius ini. Dalam sebuah artikel dari Malaysia Kini, Peja nafi terlibat gangguan seksual wanita, bakal filekan saman. Ahmad Faizal Azumu hari ini membuat laporan polis ke atas seorang wanita yang didakwa melemparkan fitnah terhadap timbalan Presiden Bersatu itu. Pada masa yang sama, dia juga menafikan tuduhan yang dibuat oleh wanita terbabit. Saudara-saudara, andai saja perkara ini benar, andai saja, adakah ini akan menjejaskan reputasi Bersatu dan Perikatan Nasional yang bakal bertanding pada pilihan raya 6 negeri pada 12 Ogos. Adakah Peja akan dipecat? Adakah Peja akan disiasat? Dan sebagainya. Tapi pada akhirnya Peja sendiri membuat pengakuan menafikan perkara ini. Menurut artikel ini, saya akan buat laporan polis dan akan saman wanita tersebut kerana membuat fitnah terhadap saya, katanya. Ahmad Faizal kemudian memberitahu laporan polis sudah dibuat di Balai Polis Sri Hartamas pada jam 2.20 petang. Dalam laporan itu, katanya dia mengesahkan bahwa tuduhan-tuduhan yang dibuat adalah tidak benar dan yakin ada elemen hasutan jenayah dan fitnah. Dokumen tersebut menyebut masa, tarikh dan lokasi tentang interaksi tertentu. Saya telah pun memaklumkan kepada pihak polis bahawa pada hari dan waktu tersebut saya berada di Negeri Sembilan kerana menjalankan tugas rasmi sebagai timbalan Presiden Bersatu. Ramai saksi yang boleh mengesahkan kehadiran saya, katanya. Terdahulu, bekas ahli Parlimen Tambun berkenaan diminta mengulas mengenai salinan laporan polis terhadapnya dan tular di media sosial. Difahamkan laporan tersebut dibuat di Balai Polis Sri Hartamas, Kuala Lumpur pada 24 Julai. Dalam laporan tersebut, wanita berusia 37 tahun itu mendakwa dia diganggu seorang lelaki bernama Ahmad Faizal Azumu yang mengeluarkan kata-kata seksis terhadapnya. Kejadian didakwa berlaku di Plaza Damas, Kuala Lumpur. Sementara itu, ketika dihubungi Malaysia Kini, Ketua Polis Daerah Brickfields, Amihizam Abdul Syukur, ketika dihubungi mengesahkan bahawa memang ada laporan polis tersebut dibuat. Nah, persoalannya, kenapa tiba-tiba ada wanita yang tampil membuat laporan polis? Kononnya, Peja ataupun Faizal Azumu mengeluarkan kata-kata seksis, di mana ini kita boleh anggap sebagai gangguan seksual. Tapi pada akhirnya Faizal Azumu ataupun Peja sendiri menafikan perkara ini. Tuan-tuan dan puan, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Ini satu lagi kejutan buruk untuk bekas Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir. Tiba-tiba dalam sebuah artikel mengesahkan Tun Mahathir, nama Dr. Mahathir berada paling atas berkaitan dengan tinjauan ataupun kajian. Mahathir penganjur utama sebar kenyataan provokatif berkaitan kaum. Artikel dari Biharian.com. Dapatan dari CIJ, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad muncul penganjur utama dalam menyebarkan kenyataan provokatif
tentang kaum. Nah, saudara-saudara, adakah di sini kita dapat melihat Tun Mahathir sebagai pemimpin yang baik ataupun pemimpin yang tidak baik? Disebabkan di dalam kajian ini, dapatan CIJ, Mahathir sebagai penganjur utama sebar kenyataan provokatif berkaitan kaum. Dapatan itu berdasarkan analisis awal pemantauan media sosial bagi pilihan raya negeri PRN 2023 di Malaysia melalui kampanye Katakan Tidak pada Ucapan Benci yang dijalankan Center of Independent Journalism CIJ dengan kerjasama University Malaysia Sabah UMS dan University Science Malaysia USM. Nah, saudara-saudara, kalau kajian ini diviralkan di seluruh media sosial dan ramai rakyat Malaysia, 30 juta rakyat Malaysia tahu tentang kajian ini, keputusan kajian ini di mana Mahathir sebagai penganjur utama. Adakah kabar angin sebelum ini yang dinyatakan Mahathir akan bertanding semula dan bakal menjadi ahli parlimen, di mana dalam Syabudin juga menyatakan kalau bukan Kelantan, Melaka mungkin menjadi pilihan kedua Tun Mahathir untuk bertanding. Bahkan di dalam kabar angin itu mengatakan juga PAS akan mengosongkan satu kerusi ahli parlimen untuk Mahathir supaya Mahathir menjadi ahli parlimen. Tetapi adakah ini membolehkan Mahathir terus mencapai misi menjadi sekali lagi menjadi ahli parlimen? Sekiranya kajian ini tular, hasil itu diperoleh berdasarkan pemantauan sepanjang tempo 24 hingga 30 Julai. Mengulas lanjut dapatan itu, pengarah eksekutif CIJ, Watts Naidu, berkata, naratif Dr. Mahathir berterusan mencabar status quo bukan Melayu di negara ini dan mendakwa Malaysia bukan negara berbilang kaum. Sebaliknya, mendakwa ia adalah negara Melayu. Kenyataan sedemikian, katanya, sekaligus mencetuskan komen pengguna yang bersikap kritis atau mendukung posisi Dr. Mahathir. Microaggression ataupun keagresifan mikro ini berniat untuk mencipta naratif yang mempertembungkan kita dengan konsep mereka dan terbina melalui stereotip dan maklumat palsu yang disebarkan pihak yang berkuasa. Hal ini berpotensi meminggirkan dan menindas kelompok yang lain berdasarkan hierarki kaum dan kekuasaan. Rakyat Malaysia bukan Melayu juga mula meluahkan pandangan mereka soal dikotomi bukan Melayu dan naratif yang memecah belahkan ini, menggugat rasa kekitaan dan perasaan untuk menyumbang kepada negara. Seorang rakyat Malaysia berbangsa Bidayu Cina turut berkongsi bahawa dia terus menerima pelbagai komen berbau perkauman apabila meluahkan pandangannya tentang ungkapan yang memecah belahkan ini dalam talian. Justru kita yang berada dalam keadaan berbahaya sekiranya tidak menggesa kebertanggungjawaban dari pihak berkuasa. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, adakah ini memperlihatkan bahwa nama Tun Mahathir layak untuk sekali lagi diangkat menjadi pemimpin negara ataupun sebagai ahli parlimen? Saudara-saudara, bagi saya ini satu kejutan baru untuk Tun Mahathir. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terdapat satu berita sedih hari ini, ataupun pemergian yang mengejutkan ramai, terutamanya seluruh Malaysia. Mengejutkan kepimpinan politik. Dan sudah pasti, ramai rakyat Malaysia yang turut berduka cita dengan pemergiannya satu lagi insan yang paling kita tidak akan lupa. Dalam sebuah artikel dari Sinar Harian, Bonda Sultan Mizan mangkat. Berita sepenuhnya, Bonda Sultan Terengganu, Tengku Besar Terengganu Fatimah alias Sharifah Nong Al-Sagof Abdillah
mangkat di Kuala Lumpur pada jam 3.17 pada Kamis. Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Datuk Muhammad Sopian Abu Bakar, dalam satu kenyataan berkata, jenazah Allahyarham dibawa dari Kuala Lumpur ke Terengganu dengan menggunakan pesawat khas pada tengah hari. Beliau berkata, jenazah Allahyarham akan dibawa ke Istana Al-Muktafi Bilasha, Ladang, Kuala Terengganu, untuk penghormatan terakhir dan urusan pengebumian. Jenazah Allahyarham akan dimakamkan di makam Diraja Masjid Al-Muktafi Bilasha, Ladang sekitar jam 4 petang. Menurut Muhammad Sopian, Tuanku Mizan Zainal Abidin memperkenankan tempo berkabung selama 5 hari bermula Kamis. Majlis tahlil akan diadakan selama 5 malam berturut-turut di Balai Islam Istana Syarqiyah mulai malam ini. Artikel ini pada 3 Ogos. Bagi saya ini satu pemergian yang pasti mengejutkan ramai, terutamanya kepimpinan politik di Malaysia dan juga kepada rakyat Malaysia. Salam takziah kita ucapkan. Tuan-tuan dan puan-puan, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.